Dalam konteks guru-guru yang tak nak divaksinkan ini, kita sedang meneliti lanjut selepas pengumuman yang dibuat oleh JPA yang memaklumkan bahawa semua kakitangan awam termasuk guru-guru wajib divaksinkan sebelum 1 November. Pada masa yang sama, kita melihat kesan-kesan kepada pengoperasian sekolah. Dan dalam konteks tertentu, sekiranya ianya memberi impak yang cukup besar, maka pertukaran guru itu akan disegerakan. Khususnya untuk murid-murid, melibatkan murid-murid berkeperluan khas sebagai contoh. Kerana guru-guru yang mengajar murid berkeperluan khas ini biasanya kena berada bersama dengan murid-murid ini, dan secara fizikalnya mereka sentiasa di samping anak-anak ini, dan kita ingin pastikan bahawa keadaan operasi di sekolah itu tidak terjejas disebabkan oleh beberapa orang guru, khususnya yang berkaitan dengan murid berkeperluan khas ini yang tidak ingin divaksinkan. Untuk guru-guru lain juga, kita telah menerima senarai terkini ya, sebab selepas diumumkan itu oleh JPA bahawa kaki tangan awam diwajibkan, maka terdapat guru-guru yang telah pergi mendapatkan dos pertama. Maka kita sedang memantau keadaan semasa, dan apa yang paling penting adalah jika sekiranya ianya menjejaskan operasi sekolah, tindakan segera akan diambil, termasuklah membuat pertukaran kepada guru-guru ini. Dalam senarai saya kena semak dengan KPPM dulu dalam masa terdekat, insya-Allah. Tapi pada waktu ini kita, seperti mana saya sebut tadi, kita pantau apakah keadaan yang sebenar sebelum sebarang tindakan diambil. Nanti kalau bila telah ada jumlah-jumlah ini, kita boleh kongsikan. Kita punya prinsip asas adalah guru yang tidak divaksinkan tidak boleh mengajar secara bersemuka. Itu prinsip asas ya. Maknanya kalau dah tak vaksin, tak boleh mengajar secara bersemuka. Namun begitu, dalam konteks untuk murid-murid berkeperluan khas sebagai contoh, bila seorang daripada guru yang mengajar itu tidak divaksinkan, maka ianya memberi kesan pada guru-guru yang lain. Kerana dalam konteks murid berkeperluan khas ini, mereka selalu berdamping rapat dengan guru-guru. Jadi itu antara satu segmen yang kita teliti dengan terperinci. Begitu juga dengan murid prasekolah. Ada guru-guru di kalangan yang mengajar murid prasekolah yang tidak ingin divaksinkan, maka ia je turut memberi kesan kepada operasi di sekolah tersebut, khususnya dalam konteks guru-guru lain. Walaupun guru yang tidak divaksinkan ini ada menjalankan tugas-tugas lain, tapi dia tak sama ya, khususnya dalam konteks dua kumpulan ini. Secara umumnya hampir seingat saya hampir lebih 80% telah divaksinkan dos pertama ya. Di setengah negeri dah melebihi 90% dos pertama. Dan untuk murid tingkatan 6 dan juga tingkatan 5, sebahagian besar telah divaksinkan lengkap. Dan sebab itu kami di peringkat kementerian sedang di peringkat akhir memantau data-data vaksinasi ini untuk kita membolehkan murid-murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 ini kembali datang ke sekolah tanpa pergiliran ya. Tapi kita akan umumkan dalam masa terdekat apabila selesai kita melihat pada data-data vaksinasi yang terkini. Sebab dos pertama itu dah ramai, namun dos kedua itu semakin hari semakin meningkat. Jadi kita akan terus pantau sebelum kita umumkan bahawa murid untuk sekolah-sekolah di mana vaksinasinya mencecah peratusan tertentu, mereka mungkin dibenarkan datang ke sekolah tanpa penggiliran. Itu akan diumumkan dalam masa terdekat.